Kita mengguna kitab Bidayatul Hidayah. Kita dah sampai pada muka surat 13. Muka surat 13 iaitu sebuah kitab yang telah disusun semula oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullahu ta'ala. Maka tajuk kepada kuliah subuh kita ni iaitu adab-adab bangun daripada tidur. Beberapa adab bangun daripada tidur. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, sebelum masuk subuh. Usaha sungguh-sungguh supaya kita dapat bangun daripada tidur kita sebelum masuknya waktu subuh, iaitu pada tiap-tiap hari, pada tiap-tiap bulan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Bulan ni dah tentu dah lah awal sungguh kan? Takut dia tak makan, takut dia tidak makan sahur kan? Pada bulan lain kadang subuh pun terlajak. Ini kita tak mau. Tarbiyah daripada bulan Ramadan ini insya-Allah. Lepas pada ni macam ni kita akan buat. Lah biasa kita bangun pukul berapa? 4.30, pukul 5 kan? Berarti sebelum masuk subuh. Lah ni kan bulan ni, dan kita buat begitu selepas daripada Ramadan. Boleh buat? Insya-Allah kita pakat buat. Sebab apa? Sebab inilah cara hidup orang Islam. Cara hidup seorang Muslim juga Muslimah. Apa dia? Iaitu usaha bangun untuk solat subuh secara berjamaah di tempat yang terdekat dengan dia, sama ada masjid ataupun surau. Kan? Kerana itu, bangunlah kita sebelum masuknya waktu subuh. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Bangun daripada tidur sahaja, terus kita sebut Alhamdulillah. Itu paling kurang. Paling kurang. Syukuri nikmat kehidupan. Setelah mana yang kita tadi dah mati, tidur merupakan mati kecil. Alhamdulillah kita dapat bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Ni doa yang mula sekali kat sini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mula-mula sekali yang tu. Jangan yang lain. Kita buat tertib ni dulu. Puji Allah. Maksud zikrullah kat sini puji Allah. Kalau ikut susunan dia, beruduk lepas pada tu solat sunat uduk, seperti mana kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Berdasar kepada apa yang Nabi sebut, apabila seorang itu tidur, syaitan akan membuat 3 simpulan di atas kepala dia. Maka 3 simpulan ini kena dirongkaikan, kena dibuka. Kalau tidak kita rasa malah, rasa kecewa, rasa macam putus asa, rasa macam nak jadi serupa kemarin, macam-macam. Kan? Dia tak jadi ceria. Dia tak jadi seorang Muslim yang bersemangat. Muslim ni dia kena bersemangat setiap detik dan ketika. Apatah lagi sekiranya dia ditimpa satu-satu musibah. Ini cara hidup Muslim. Ni tak ada apa-apa rasa kecewa, pas kena belasah 2-3 kali lagi kecewa. Orang Islam tak boleh macam tu. Dia lagi semangat. Seronok apabila Allah Ta'ala beri kepada dia musibah. Bukan dia minta. Jangan minta musibah. Tapi seronok. Redha dia. Kerana apa? Kerana ada hikmah di sebalik ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi 3 yang Imam Nawawi sebut itu, yang pertama zikrullah, alhamdulillah, tu paling kurang. Lepas tu beruduk,
Kemudian solat sunat wudu. Kemudian lepas pada tu apa yang patut buatlah. Sekiranya kalau dia nak solat berjamaah dengan isteri dia, dikejutkan isteri dia. Kalau isteri dia susah, ni pun ada dalil dia, ada hadis. Kalau susah, tengok susah lah isteri aku nak bangkit, dia ambilnya air, dia renjis-renjiskan ke muka isterinya, isteri dia pun bangkit, pergi wuduk, solat bersama dengan dia. Apa kan? Solat tahajud dengan isteri dia. Tak kira siapa bangkit dulu. Sebab apa? Sebab dalam hadis tu Nabi kata sekiranya si isteri itu bangun, berwuduk, tahmid dia, berwuduk, kemudian solat sunat wuduk. Kemudian dia kejutkan suami dia. Kesusah suami dia nak bangun, dia renjis-renjiskan. Tak boleh marah. Pasal apa? Pasal ini daripada suruhan Nabi SAW. Corak kehidupan seorang Muslim ni sempurna. Sempurna. Baik. Kemudian di sini dinyatakan bahawasanya zikrullah itu sama ada dengan hati ataupun dengan lidah. Sebenarnya zikrullah ini kita kena buat dua-dua. Dua-dua sekali. Cuma kalau dengan lidah boleh menyebabkan fitnah, ganggu orang dan seumpamanya, memadai dengan hati. Yang terbaik dua sekali. Hati dengan lidah. Alhamdulillah tu lidah. Tapi hati dia betul-betul syukuri nikmat Allah. Kan? Kalau tak boleh dengan lidah, kan? Pasal apa? Boleh ganggu orang. Orang duk rehat, kita ambil Quran baca, kuat-kuat ganggu orang. Kan? Sedangkan waktu ini bukan waktu kita nak membaca Quran. Waktu ni waktu rehat. Pakat nak ambil pahala qailulah. Contoh, qailulah. Kan? Begitu. Yang ni orang duk tengah baca Quran. Siap bawa dengan toto, bawa tilam, bawa selimut, duk celah kita. Ini cari penyakit nama dia. Kan? Tu Ustaz macam mana Ustaz? Kawan nak lena Ustaz. Pergilah lena tempat lain. Tanya dia, dah rumah dah? Kan? Ni orang nak tadarus, contoh. Kan? Orang nak tadarus semua duk lena celah kita. Begitu. Ni hak kita. Kan? Bukan hak dia. Sebab apa? Islam dia nak kita tunaikan hak masing-masing. Supaya macam satu kuliah. Duduk tengah-tengah kuliah. Tiba-tiba ada satu orang, dia masuk, dia solat dalam ruang kuliah. Bila dia solat sahaja, Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bura, salah seorang penyusun kitab fiqh manhaji. Kebetulan pula majlis itu saya ada. Direct dia tegur. Dia kata, ni apa ni, mengaji ke tak mengaji kawan ni? Kawan duduk tengah semayang. Kita tengok muka dia air. Kan? Malu tak malu. Marah tak marah dan sebagainya. Berubah yang muka dia. Kan? Pasal apa? Dia kata ni. Masjid kita ni ruang banyak. Masjid kita ni bukan ni saja tempat dia. Ruang banyak. Pergi duk tolak pintu masuk solat, kita duk tengah kuliah pasal apa? Jangan buat macam tu dah lain kali. Lepas tu dia teruskan kuliah. Kau ni mayang. Lepas tu cabut terus. Habis-habis malam, tunggu apa lagi? Kan? Tak lagi orang tunggu ramah tak lagi, dia cabut terus. Yang ni iktibar pada kita. Kan? Apa dia? Bila kita ada, lepas pada ni insya-Allah, ada kuliah saja, jangan duk masuk di sini semua. Kat luar sana pun ada. Kat ruang belakang sekali pun ada. Kan? Tak boleh Ustaz, penuh kursi. Penuh kau sampai tak boleh nak pergi? Nak buat? Cakap tu. Kan? Tahu cara cakap tu pasal apa? Saja. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Cumanya ketika zikrullah ni, tak kira lah waktu mana, ni umum. Jangan hanya di lidah sahaja. Tak mahu yang tu. Pasal apa? Pasal ini cara-cara orang-orang munafik. Dia hanya pada lidah saja, tidak masuk ke hati dia. Dan bacalah doa ketika itu. Ketika apa? Tajuk dia. Ketika bangun daripada tidur. Seperti yang saya sebut tadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian.
dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kita pakai ni, sedang kita membaca ini, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia susun, dia letak sekali. Sebenarnya dia merujuk kepada beberapa riwayat. Lepas tu dia ambil ke semua tu, dia letak, tapi bukan ke semua. Doa bangun daripada tidur bukan ke semua. Kan? Satu. Yang keduanya, bila kita baca, ada doa yang dikaitkan dengan bacaan pagi petang. Cuma di sini dia ambil yang pagi, yang petang tak ramai. Kan? Pasal apa? Mungkin ada yang banyak membaca, banyak mengaji, dia tengok, yang ni macam duk kat mak surat. Yang ni macam aku duk amai pagi petang. Ni orang abang siap-siap. Imam Ghazali, dia himpun, dia letak setempat. Sebab tu bila kita baca sini, dia ada tentang bacaan pagi petang, kan? Seperti yang kita sebut. Kan? Cuma kita ni nak baca ke semualah. Baca ke semua daripada mula sehingga tamat, tengoklah berapa baris dua ada kat situ, kita baca semua dan kita lihat kepada terjemahan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Wal 'azamatu was sultanu lillah. Wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawmi ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'a aw najurruhu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lafaz-lafaz ini merujuk kepada beberapa lafaz seperti yang kita sebut. Kemudian ada sedikit penambahan. Atau kalau tuan-tuan tiba-tiba dapat kitab yang kita sebut tadi, iaitu amalan zikir pagi petang sebagainya, tiba-tiba ada perbezaan. Betul, dia ada perbezaan. Kan? Contoh dia seperti mana, wal qudratu lillahi rabbil alamin. Kalimah rabbil alamin tidak ada dalam naskah hadis. Kemudian hanifah, muslimah, hanifah sahaja, muslimah adalah tambahan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini tu saya sebut pada permulaan ni supaya tak mau dah duk kata ni kok mana kata sebiji, siapa kata sebiji, perkataan sebiji saya tak pernah sebut, tak sah. Kan? Dia begitu. Apa ustaz kata betul-betul ada, apa kita tengok tak ada pun macam tu. Nah abang saya siap, kan? Supaya apa? Supaya tidak keliru dengan apa yang kita sebut. Kadang-kadang kita sebut dah jelas, saja nak faham jadi keliru. Kan? Ada setengah orang ni dia duk tunggu ya, duk tunggu saja. Kok mana yang salah? Dia nak ambil yang salah aja. Yang benar betul dia tak mau. Adalah, tapi bukan di sini. Sini alhamdulillah boleh pakai semua. Baik. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan. Maksudnya menidurkan kami dan kepadanya kami akan kembali. Itulah doa bangun daripada tidur. Yang kita dah sebut tadi, apa dia? Tidur merupakan mati yang kecil, dianggap mati sementara. Bila kita bangun, maksud inilah kedudukan kita seumpama kita mati dan bangun semula daripada kematian, iaitu ketika ke mahsyar nanti. Begitu. Tapi sekarang ni tak ke mahsyar lagi, alhamdulillah. Tapi ada setengah hamba Allah Ta'ala ketika tidur itulah, bukan kata yang nak jadi kecil dia jadi besar terus. Sedang-sedang dia duduk dalam kubur, lepas terus sampai ke padang mahsyar.
Kan ada ramai juga kes-kes yang mati ketika tidur. Kan ada sebab, ada yang tidak ada sebab. Dah sampai masa. Siapa awak kan? Tak ada dah. Tak mai kuliah. Tuan-tuan, kuliah kita bukan tangguh batai. Sama. Bukan sama. Tangguh nanti dia akan mai minggu depan. Tapi ni batai tulis kawan dah almarhum. Nak buat begitu kan. Tak boleh lah buat contoh orang lain. Contoh saya lah mai kuliah ni. Tak mai dah tuan-tuan. Cakap pun sebab-sebab. Lain macam punya suara. Tak ada dah. Tidak. Allah Ta'ala ambil waktu tu. Jadi apa pun kita kena bersedia ke arah kematian. Jangan duk kata dak kot, Aidilfitri pun tak sambut lagi. Dah. Dia bukan pasal Aidilfitri, dia pasal masa dah sampai jalan. Kita sudah ada umur kematian kita. Kita sudah ada saat kematian kita. Umur kita ni sehari ke sehari semakin pendek. Semakin pendek. Pasal apa? Pasal ketentuan mati kita sudah ada. Kita ke arah itu. Daripada 50 jadi 49, jadi 48, jadi 47. Mana Ustaz? Baru ni sambut bersedia Ustaz. Yang ke 51 tahun lepas 50. Dia duk kira yang tu. Duk kira umur meningkat yang tu. Umur kita semakin kurang. Wa umrina qisu fi kulli yawmin. Tiap-tiap hari umur kita semakin kurang. Baik. Jadi bersedialah kita. Jangan duk seronok dengan mata benda dunia, dengan keindahan duniawi. Jangan. Bertaubat banyak-banyak. Seperti mana pesanan kita pada tazkirah yang lepas, banyakkan istighfar pada bulan Ramadan al-Mubarak. Kerana tidak bersungguh itulah sampai kelak masih duk bawa lagi perangai-perangai buruk. Seronok nak berdendam. Heran pasal apa? Sedangkan Ramadan adalah madrasah tarbiyah. Tak mau ditarbiyah, tak akan dapat tarbiyah sampai bila-bila. Ini penentuan dia. Kalau dia nak, Allah bantu dia. InsyaAllah akan ada perubahan yang elok selepas daripada Ramadan. Orang yang diharamkan rahmat Allah ketika bulan Ramadan, jangan harap akan dapat rahmat Allah selepas Ramadan. Jangan harap. Oleh kerana itu, waspada dan hati-hati. Telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi telah jadi segala kerajaan itu bagi Allah. Segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah, iaitu Tuhan sekalian alam. Ni kalimah Tuhan ni diguna pakai sekian lama. Walaupun kita sendiri pun agak tidak berapa setuju, tapi apakan daya. Kitab ni dan sebagainya nak ubah tu bukannya senang. Kalimat Tuhan itu. Patutnya Allah, Ilah, Rabb. Ini perkataan yang sempurna, yang tepat. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimat ikhlas dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas millah Nabi Ibrahim, iaitu pegangan ad-din yang dibawa Nabi Ibrahim alaihi salam, yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Musyrik maksudnya orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Kita minta waktu yang sama. Ini slogan kita selaku orang Islam, laki perempuan, Muslim Muslimat. Ini juga adalah slogan kita. Apa dia? Kita berjanji. Aku janji kita ni nak buat baik pada hari yang kita bangkit. Hari ini kita bangkit, kita berjanji nak buat baik. Marin juga bila bangun, kita berjanji nak buat baik, tapi buat jahat.
buat jahat. Macam mana nak menjawab depan Allah Ta'ala besok? Kan? Sopalah kita masa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadat, hidup aku, mati aku, apa semua kerana Allah, bukan kerana Allah. Macam mana kita nak selesai masalah akhirat besok? InsyaAllah Ta'ala akan tanya kita. Berapa banyak kali hang duk sebut, tapi apa yang hang buat? Dan kami berlindung denganmu daripada melakukan apa-apa kejahatan atau mengamalkannya kepada orang Islam. Maksudnya apa? Maksud kita janji juga buat jahat tak mau, untuk diri kita dan untuk orang lain. Buat jahat kat diri kita macam mana? Tak kacau orang, tak ganggu orang. Bukan untuk siapa-siapa kejahatan kita ni, sendiri kita. Sendiri kita tu tak mau semayang. Contoh kan? Tak mau semayang, tak puasa. Jahat ni di bulan Ramadan. Dia tak mau puasa. Tu jahat diri dia. Kena dengan orang tak? Tak kena. Tapi kalau dia mohong dengan orang. Kek dengan orang lah. Orang tanya puasa, dia kata tak puasa. Pasal apa? Orang tengok pernah aku tuang, nampak kan? Rupanya memang tak puasa. Itu dia dah telah membohong orang. Sendiri dah. Dia buat jahat sendiri dah. Siapa pun tak tahu. Memang tak boleh. Tapi bila buat, jangan habaq ke orang. Ni dosa yang Allah Ta'ala cukup marah ni. Banyak dosa, memang dosa Allah marah. Tapi ada jenis dosa yang Allah Ta'ala marah sangat. Apa dia? Dia buat salah, siapa tak tahu, pas dia habaq ke orang. Ini golongan yang disebut sebagai mujahirin. Dia silap-silap dekat-dekat macam mujahidin. Bukan mujahidin, bukan dal, itu ra. Mujahirin. Maksudnya dia buat suatu kesalahan, dosa, sama ada siang ke malam ke, siapa tak tahu, sendiri dia. Dia masuk bilik dia, ada kunci rapat, dia buat. Duk ngeliat dalam bilik seorang-seorang. Apa tak tahu. Keluar bilik dia kata, silap kalau hang duk sepi aku. Kan? Seronok. Baru punya. Baru. Dan sebagainya apa. Tuan-tuan fikir sini. Tuan-tuan fikir. Tuan fikir ni bulan Ramadan. Fikir kotak buat apa. Kan? Itu contoh dia. Yang ni Allah Ta'ala marah. Pasal apa? Pasal dia bocorkan kesalahan dia. Patutnya. Astaghfirullah. Allah. Jadi lagi teruklah ya Allah aku ni dosa lepas dosa. Patutnya tu istighfar, bertaubat. Kan? Pido habaq dia bangga dengan kejahatan dia buat. Kan? Itu yang Allah Ta'ala marah. Ni ada orang buat jahat, buat maksiat sebagai dia pergi cerita kat Facebook. Orang lain pun tak boleh. Dia ada habaq kah kesalahan? Dia tak habaq. Tahu mana? Saya tahu. Rahsia dia saya tahu. Lepas dia pergi cerita pula dalam media sosial. Jangan. Hukum dia serupa. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tutup, hampir buka pasal apa? Siapa buka aib manusia, di dunia Allah Ta'ala buka aib dia, di akhirat besok. Manusia di sini berapa orang je? Hang buka kat mana? Siapa tahu? Ramai tahu lah masuk dalam Facebook. Ramai tahu. Kan? Tapi di padang mahsyar lagi ramai yang akan tahu. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi dan denganmu kami berpetang-petang. Dan denganmu kami hidup dan denganmu kami mati. Dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Apabila engkau memakai pakaianmu, habis selesai daripada kita membaca doa tersebut. Doa ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bercampur-campur. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Contoh dia, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Dia berada dalam Sahih Bukhari pada nombor 1394. Hadis ini sahih. 7394. Kemudian
asbahna wa asbahal mulku lillah, ni sampai kepada wa qudratu lillah. Ayat ni duduk dalam Mu'jam Awsat Imam At-Tabarani daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maka sanad dia adalah dhaif. Dia tidak ada masalah kat sini, kan? Yang saya duk lihat di sini, satu pun tidak ada yang disebut sebagai dhaif jiddan ataupun palsu. Maka boleh baca kesemuanya insya-Allah. Selesai kita membaca dalam kitab ni, kita sebut dulu, kan? Selepas daripada membaca doa ini, apabila engkau memakai pakaianmu, ini juga termasuk dalam yang kita sebut adab bangun daripada tidur. Sebelum nak masuk pada muka surat sebelah, ada adab masuk ke dalam tandas, iaitu memakai pakaianmu. Awak tadi tidur tadi tak pakai pakaian ke? Kan? Tak ada masalah apa, dia duduk seorang, kan? Ustaz, duduk seorang pun kita orang Islam, Ustaz, kan? Mesti ada maruah, mesti kita kena jaga adab. Ya, itu di sudut adab. Di segi hukum, duduk seorang tidur telanjang pun tak apa, kan? Cuma tidak ada adab, tu je, kan? Tak salah kita nak malaikat mai duduk dengan kita, kita baca doa, ambil uduk, baca doa, malaikat bersama kita sepanjang kita tidur. Kalau macam ni malaikat tak mai, itu je kita nak sebut, itu je. Di segi hukum haram ke tidak? Tidak haram. Pasal apa? Seorang, tak ada siapa. Dah Ustaz, dia peluk kucing, kira dua. Kucing bukan orang, kan? Kecuali kalau kucing jadian, kan? Nampak kan? Dia nak masuk bilik tuan dia, jadi kucing, nampak? Dia jadi kucing. Yang tu tak boleh. Kalau kita tahu, kan? Kita tak tahu, tak upaya, kan? Baik. Ustaz, mereka berdua, Ustaz. Siapa? Suami isteri. Suami isteri tidak ada aurat. Tidak ada. Tak elok. Itu tidak elok. Itu tidak ada adab. On cerita bab hukum, kan? Tidak ada masalah, kan? Mereka berdua suami isteri. Begitu. Tak kot saya pakai juga walaupun yang kecil, tak apa. Itu tidak ada masalah, kan? Tapi pakai yang kecil pun hati-hati, jangan sampai anak kita boleh masuk, kan? Masuk bilik, dia kata payah ni, kan? Macam nak terjun kolam renang. Dia tahu ayah dia kalau terjun kolam renang pakai macam tu, kan? Tak salah sampai anak. Tapi aurat ayah dengan aurat ibu berbeza, kan? Ayah ni kalau dia pakai seluar pendek pun lepas dah, kan? Anak duk tengok lutut, tengok apa, anak, kan? Anak sendiri tu, darah daging dia, tak ada masalah. Tapi jangan si ibu, kan? Ibu dia kena tutup sungguh, kan? Atas pusat sampai kepada bawah lutut, paha tak boleh. Ni mak orang pakai seluar pendek dalam rumah, tak tahulah, kan? Jangan. Anak darah dia mak pakai seluar pendek, kan? Atau pakai tak pakai seluar pendek, Ustaz, pakai kain. Tapi kain ni kadang-kadang duk selak-selak nampak paha, tak boleh. Tak ada siapa, Ustaz. Darah daging saya, Ustaz, tu anak saya, Ustaz, kan anak orang. Yalah, ni cerita bab kita nak kata apa? Batasan aurat dalam keluarga mahram anak, antara ibu dengan anak. Tak boleh. Dia begitu. Ni kadang masuk bilik ayak, kan? Masuk bilik ayak, keluar pakai tolak tak besar, dia tutup dada, bawah jubuk, bawah jubuk, dada ni kasak sikit lah, kan? Bawah jubuk, nampak paha dia keluar. Anak terona duk tengok, paha mak, haram, tak boleh. Lah Ustaz, tolak tak ni nak tutup sampai bawah paha sampai ke lutut, tak cukup, Ustaz. Tarik turun ke bawah, nampak? Pasal tolak tu kecil, kan? Ikat kat pinggang, bila tutup paha dia tutup ni. Dah Ustaz, ni atas terbuka, atas ni tak ada masalah. Ni aurat, kan? Atas pusat sampai ke bawah lutut, itu aurat dia. Atas ni, atas tak gamak, Ustaz, mau cukup yang ni. Pakai baju keluar, nampak begitu, kan? Bukan keluar rumah, keluar daripada bilik ayak masuk ke ruang luar ni, begitu. Saya malu atas, malu bawah.
Jadi tuan-tuan, ni kadang-kadang setengah orang dia tak nampak satu kesalahan. Rupanya sepanjang hari masuk Ramadan pun jadi macam tu juga. Habis lagi dah. Puluh dah tadarus. Hari ni masuk hari yang ke-7 juzuk dah. Oh, mayang awal waktu itu ini. Tapi ada kes juga yang jadi kat kita dalam bulan Ramadan. Tu contoh dia. Jadi ceritanya satu orang ni kan, segi bermaruahnya tidur dengan pakaian yang sempurna, yang tutup aurat. Dia begitu. Janganlah duk telanjang macam tu saja, tak elok. Di segi adabnya tidak elok kan. Allah pun seronok hamba dia yang sempurna adab dia. Malaikat pun seronok masuk ke rumah dia begitu. Maka pakaian yang dimaksudkan, kita katalah pakaian tidur dia. Lepas bangkit alhamdulillah, pergi masuk bilik ayak, buang ayak pun semua, dia salin. Dia pakai pakaian yang dia nak keluar lagi, nak standby untuk nak solat sunat wudu. Dia begitu, tukar pakaian. Maka apabila engkau pakai pakaianmu, maksudnya pakaian yang kita dah tukar tadi itu untuk kita nak dirikan solat, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Apatah lagi pakai untuk kita nak keluar daripada rumah. Itu lagilah. Pasal apa? Pasal pakai dalam rumah ni tak berapa kisah sangat. Tak sat pakai yang tidur buang. Lepas tu ambil yang semayang, nak keluar, dia pakailah pakaian biasa yang dia pakai dalam rumah. Sagi dia buka pula, dia pakai telekung pula, dia nak semayang. Kan? Apatah lagi kalau dia nak keluar, kena pakai dengan pakaian yang cukup sempurna, yang tidak jarang, yang tidak ketat. Tengok hukum hakam pakaian muslimah gitu. Dan ingat, pakaian itu bukan kerana kita nak menunjuk-nunjuk. Jangan kerana kita nak berbangga-bangga. Tak boleh. Nak tarik perhatian orang, biar orang duk tengok pakaian kita tu, tidak boleh. Pasal apa? Pasal ini terkeluar daripada adab tata susila sebagai seorang Muslim. Kalau begitu, engkau akan dapat kerugian. Apa dia? Buat sesuatu nampaknya ibadah tetapi kosong. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tak bagi pahala. Tujuan kerana dia nak menunjuk-nunjuk. Nak nunjuk-nunjuk, nak rasa bangga, nak ujub, nak riak, nak semua. Itu ini, jangan. Kita pakai bukan tujuan itu. Tapi bukan tujuan itu, tiba-tiba orang duk kata kita ni nak menunjuk, lantak pergi ke mereka. Itu bukan urusan kita. Penting kita pakai, niat kita lillahi ta'ala. Tapi berpada-padalah. Biasa-biasalah. Jangan yang kita pakai itu tak pernah langsung orang sini pakai. Itu tak boleh. Kalau kata tempat di sini macam mana orang pakai? Oh, sini ustaz, kalau kami muslimah sini ustaz, semua pakai telekung putih ustaz. Semua pakai. Tak pernah ke yang bercorak, yang ada warna? Tak ustaz, yang tu yang kami tahu belah Indon. Atau ada kat negeri mana pun tak tahu. Sini tak ustaz, kalau sini tak, kita jangan. Pasal apa? Pasal dia mengundang fitnah. Itu je. Kalau di sini, di sini ustaz, kalau nak ustaz nak tahu ustaz, sini tak ada seorang pakai yang putih. Oh, tak ada macam tu pula. Bila ni? Tak tahu ustaz, awal tahun. Dulu semua putih ustaz, semua putih. Putih lama, putih baru, tapi putih. Tapi lah ustaz nak cari putih tak ada ustaz. Masuk 2-3 orang, dia tengok ustaz macam pelangi ustaz. Macam-macam color duk ada. Kalau begitu, di sudut yang kita kata sudah menjadi kebiasaan, tidak ada kesalahan. Cuma kalau niat hati dia untuk nak menunjuk, nak berbangga, itu kesalahan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi